Pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan GST pada 1 April ini dijangka tidak memberi impak besar kepada kos rawatan dan perkhidmatan industri penjagaan kesihatan negara terutamanya swasta. Malah pelaksanaan sistem baru itu akan memberi kelebihan kepada pengguna ekoran pengecualian GST kepada beberapa perkhidmatan yang disediakan hospital. Laporan lanjut kita bersama wartawan Fadilah Samsudin. Sebelum ini, Persatuan Hospital Swasta APHM menyatakan kebimbangan dengan kemungkinan kos perubatan dalam sektor swasta meningkat walaupun perkhidmatan penjagaan kesihatan dikecualikan daripada GST. Mereka turut meramalkan peningkatan kos penjagaan kesihatan sebanyak 5%, susulan beberapa perkara tertentu dikenakan cukai sebanyak 6%. Namun, Timbalan Pengarah GST Amarjit Kaur berkata, setelah GST dilaksanakan bermula April depan, cukai perkhidmatan bagi bilik ward dan makanan yang dikenakan 6% sebelum ini akan dimansuhkan. Kalau kita lihat sekarang, bila pergi hospital, kita kena bayar cukai perkhidmatan atas penginapan dan makanan. Di bawah GST, mulai 1 April, tak ada GST atas penginapan dan makanan. So, ada savings di sana, okay? So, itu dan lain-lain kos ataupun lain-lain input seperti insurance, sekarang pun ada CP, GST akan hanya gantikan saja 6%. Kerana ada cukai perkhidmatan 6%, keselamatan, peringatan keselamatan pun ada 6%. Sekarang CP, GST pun ada, dia gantikan saja. Amarjit bagaimanapun tidak menafikan akan berlaku kenaikan kepada perkhidmatan kesihatan swasta, namun ia hanya pada kadar minimum. Ia berikutan terdapat beberapa faktor lain yang turut menyumbang kepada kenaikan itu, termasuk kebergantungan kepada peralatan perubatan import. Namun apa yang pasti, kerajaan menyediakan mekanisme terbaik bagi mengelakkan sebarang kenaikan yang mendadak terhadap kos rawatan hospital swasta. Yang kita bincang bersama dengan Kementerian Kesihatan, dengan input daripada hospital swasta, sebab sebenarnya datang daripada diorang untuk peralatan. Pihak kerajaan, daripada MOF atau custom, kita tak tahu medical equipment yang diperlukan. So kita tak MOF dah minta senarai, dia pun dah kemukakan. So kita sedang kajilah yang mana nak diberilah. Hospital swasta dia boleh membeli medical equipment. Dia akan diberi pelepasan CBP ke atas pembelian medical equipment. Mereka ni big ticket item lah. Yang baru ini dia sudah hantar kemukakan pada MOF 124 jenis mesin peralatan. Ada yang berjuta-juta. Amarjit berkata setakat ini sebanyak 2,900 jenis ubat-ubatan tidak dikenakan GST dan ia akan diperluaskan sehingga lebih 4,300 jenis ubat-ubatan melalui rundingan bersama Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kewangan. Dalam pada itu, Timbalan Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMCA, Muhammad Yusof Abdul Rahman berkata, pihak kerajaan perlu memantau kos rawatan perkhidmatan kesihatan swasta bagi mengelakkan kenaikan yang mendadak. Ia susulan perkhidmatan itu dikecualikan cukai GST. Bila mereka tidak boleh menuntut, sudah tentu kebimbangannya ialah mereka akan mengenakan ataupun menaikkan pada harga ataupun kos rawatan. Jadi itu kemungkinan akan berlaku kenaikan kos rawatan lah. Jadi kerajaan juga kena memantau lah bagi memastikan bahawa bila GST dilaksanakan, kalau berlakunya perubahan dari segi kos rawatan, dia tidak berlaku secara yang mendadak. Tambahnya, sebagai pengguna, mereka perlu bertindak menyalurkan sebarang aduan kepada kerajaan sekiranya berlaku sebarang kenaikan kos yang tidak wajar dalam perkhidmatan yang terlibat. Muhammad Yusof juga menyarankan sektor perkhidmatan yang disediakan untuk rakyat tidak dikecualikan cukai, sebaliknya ia berkadar sifar. Sektor-sektor yang keperluan kepada pengguna, umpamanya sektor kewangan, sektor kesihatan, begitu juga sektor pengangkutan, sepatutnya dia bukan dikecualikan tetapi dia berkadar sifar, sebab supaya dia bukan saja tidak mengenakan cukai kepada pengguna tetapi juga pengusaha perniagaan tersebut boleh menuntut
import cukai bagi barang-barang yang mereka beli untuk kos operasi mereka. Kementerian Kesihatan sebelum ini turut bertegas akan terus memantau harga ubat-ubatan selepas GST dilaksanakan. Malah klinik dan hospital swasta di negara ini perlu mematuhi harga siling ubat-ubatan dan kos rawatan lain yang ditetapkan Kementerian Kesihatan supaya ia tidak membebankan pesakit. Pada masa kini, walaupun tanpa GST, inflasi atau kenaikan harga kos rawatan dalam penjagaan kesihatan sudah tinggi. Namun pihak kerajaan telah mengambil langkah dengan menyediakan pelbagai mekanisme terutama dalam penjagaan kesihatan swasta bagi mengelakkan kenaikan harga yang boleh membebankan rakyat. Jadi ia terpulang kepada pihak industri untuk tidak mengambil apa-apa kesempatan terhadap GST apabila ia dilaksanakan pada 1 April nanti. Saya Fadila Samsudin untuk Berita IBN.